Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azim Haziq bin Zulkarnain, memegang nombor matrik 1192690. Pada hari ini kami akan menerangkan tugasan yang bertajuk aliran pemikiran membawa kesan negatif terhadap alam sekitar. Pada hari ini saya akan menerangkan pengenalan mengenai aliran pemikiran dan maksud alam sekitar. Aliran pemikiran ialah ini ideologi yang berasal daripada perkataan Greek yang bermaksud iaitu ideo, yang bermaksud idea ataupun pemikiran. Selain itu, ideologi merupakan ilmu tentang pemikiran atau hasil pemikiran manusia tanpa dipandukan oleh wahyu. Seterusnya ialah perkembangan ilmu-ilmu sains dalam kehidupan seharian menyebabkan manusia menggabungkan ilmu-ilmu sains dan pemikiran untuk dipraktikkan dalam kehidupan seharian mereka. Selain itu, agama juga menjadi sebagai satu guide untuk mereka dalam melakukan ataupun berpegang kepada aliran pemikiran yang mereka percaya. Dan kini wujudnya aliran pemikiran baru yang telah wujud yang terdiri daripada relativisme, modernisme dan pasca modernisme yang membawa maksud dan membawa fahaman mengikut ideologi yang mereka berpegang. Seterusnya, alam sekitar atau dalam bahasa Inggerisnya dipanggil environment. Alam sekitar adalah menuju kepada apa sahaja yang lingkungan manusia. Bagaimanapun, secara khususnya perkataan alam sekitar merujuk pada fenomena fizikal sama ada biotik atau abiotik yang melingkungi suatu organisma. Fenomena fizikal ini termasuk juga fenomena yang berkait dengan iklim dan cuaca. Kerana alam sekitar ini ialah apa sahaja yang berkaitan yang berada di muka bumi. Seterusnya, perkaitan antara aliran pemikiran dan juga alam sekitar ialah kerana pada masa kini sedikit sebanyak menjejaskan ekosistem dan alam sekitar, kerana aliran pemikiran ini membawa kepada revolusi di mana manusia sudah berfikir untuk memulakan tamadun berdasarkan aliran pemikiran yang mereka terima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ahmad Izzuddin Irfan bin Ahmad Syamsul. Nombor matrik 1191426. Di sini saya akan menceritakan tentang skop kajian dan juga metodologi bagi kesan negatif aliran pemikiran semasa terhadap alam sekitar. Skop kajian. Kajian ini memfokuskan kepada punca-punca kesan negatif aliran pemikiran semasa terhadap alam sekitar. Selain itu juga, kajian ini telah memfokuskan kepada kesan negatif aliran pemikiran semasa terhadap alam sekitar. Seterusnya, kajian ini juga turut memfokuskan kepada langkah-langkah pencegahan terhadap kesan negatif aliran pemikiran semasa terhadap alam sekitar. Metodologi kajian. Metodologi ini merupakan satu kaedah yang digunakan untuk menjalankan kajian kes ke atas subjek kajian tertentu. Metodologi penyelidikan merupakan kaedah dan teknik mereka bentuk, mengumpul dan menganalisis data supaya dapat menghasilkan bukti yang mana dapat menyokong kajian tersebut. Metodologi juga menerangkan cara sesuatu masalah yang dikaji dan sebab sesuatu kaedah dan teknik digunakan. Tujuan metodologi adalah untuk membantu memahami dengan lebih luas dan terperinci lagi tentang pengaplikasian kaedah dengan membuat huraian tentang proses kajian. Cara mendapatkan kajian ini adalah dengan rujukan perpustakaan, yang mana di samping itu bagi melengkapkan kajian tersebut, pengkaji juga membaca pelbagai sumber seperti buku, kamus, blog dan internet untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan. Kesannya, bahan-bahan tersebut banyak membantu pengkaji menyiapkan kajian kes ini. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Ariza bin Parjo, nombor matrik 1191368, akan membentangkan punca pencemaran alam sekitar dari sudut aliran pemikiran semasa. Baiklah, jika kita lihat pada hari ini,
isu pencemaran alam sekitar sudah menjadi satu isu yang serius di mana sudah menjadi tumpuan di setiap liputan akhbar sama ada di media elektronik maupun media cetak. Jadi kalau kita lihat punca berlakunya pencemaran alam sekitar ini ialah daripada pengaruh kolonisasi. Apa itu kolonisasi? Kolonisasi ini dalam bahasa mudahnya ialah penjajahan. Penjajahan yang biasa dilakukan oleh negara Eropah ke negara yang lain, sebagai contoh di Asia Tenggara. Baiklah, mari kita lihat di antara pengembangan sejarah silam di negara Eropah yang telah membawa kepada dan juga mempengaruhi negara-negara yang telah dijajahnya. Iaitu pada abad ke-16, munculnya satu zaman iaitu zaman Renaissance ataupun kelahiran semula. Di mana zaman ini bermula di Itali dan berkembang di negara Eropah yang lain. Pada zaman ini juga, masyarakat di Eropah lebih kepada fikiran terbuka dan liberal dan mula merujuk kembali kepada pemikiran Greek dan juga ahli-ahli Greek. Baiklah, pada abad ke-17 pula wujudnya satu revolusi, iaitu revolusi disebut sebagai revolusi saintifik. Revolusi ini berkembang dengan begitu pesat dan menjadikan sebagai asas kepada sains moden dan juga melahirkan ilmu sains yang digunakan sehingga kini. Pada abad ke-18 pula, munculnya satu revolusi yang baru, iaitu revolusi industri yang bermula dari Great Britain dan berkembang ke negara Eropah yang lain. Dan revolusi ini membawa kepada perubahan besar kepada pertanian, pembuatan dan pengangkutan. Revolusi ini berlaku dari gerakan Enlightenment yang dipelopori oleh David Hume, Immanuel Kant dan juga John Locke. Revolusi ini berkembang dengan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi negara dan juga pendapatan negara. Dan seterusnya, kita lihat pada abad ke-19 berlakunya industri revolusi kedua, di mana dalam revolusi ini wujudnya kemudahan seperti alat komunikasi dan alat telekomunikasi seperti telefon dan juga alat perhubungan seperti kereta dan juga kereta api. Jika kita lihat daripada sudut lain, iaitu daripada pandangan ahli falsafah, iaitu mereka menekankan tentang alam, iaitu daripada pandangan Francis Bacon dan juga Rene Descartes. Francis Bacon berpendapat bahawa manusia sering tewas dan gagal dalam menangani bencana alam. Dan juga Francis Bacon berpendapat bahawa manusia harus mempunyai keinginan dan penguasaan untuk menguasai alam ini. Jadi, Francis Bacon menjalankan satu penyelidikan untuk mencipta teknologi-teknologi bagi menyelesaikan masalah manusia dengan alam. Seterusnya, dari pandangan Rene Descartes melakukan satu tanggapan bahawa alam ini bersifat mati, iaitu tiada tindak balas daripada alam walaupun diperlakukan apa sahaja kerana alam ini bersifat natural. Jadi, boleh disimpulkan daripada pengembangan sejarah silam di Eropah dan juga pandangan ahli falsafah ini bahawa bahawa ideologi yang mereka bawa dan juga pengembangan revolusi yang mereka bawa kepada negara memberi impak positif dan juga negatif. Dari impak positifnya, dari pembangunan negara, pendapatan negara dan juga ekonomi negara dan juga industri negara meningkat ke satu tahap yang lebih baik dan juga dapat menjana pendapatan yang lebih lumayan kepada negara. Akan tetapi dari impak negatifnya, boleh kita lihat bahawa dari pencemaran alam sekitar akan terus berleluasa, seperti berlakunya penebangan pokok, tarahan bukit, pembakaran hutan dan sebagainya. Dan di sini boleh kita lihat bahawa kalau perkara ini terus berlaku, maka konsep kelestarian alam sekitar itu akan lari daripada asalnya. Jadi boleh katakan punca berlaku pencemaran alam sekitar ini daripada kolonisasi dan juga penjajahan yang dilakukan oleh negara Eropah ke negara lain, khususnya ke negara kita. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan terangkan tentang kesan-kesan negatif aliran pemikiran semasa terhadap alam sekitar. Saya akan bermula dengan pendapat seorang tokoh falsafah yang bernama Francis Bacon
yang merupakan seorang ahli falsafah Inggeris yang banyak menulis tentang perkembangan ilmu dalam masyarakat barat, khususnya perkembangan ilmu sains dan teknologi. Menurut Francis Bacon, kalau kita lihat sejarah perkembangan atau evolusi manusia itu, ia ditangani oleh satu sifat yang di mana pertentangan di antara manusia dan alam. Di dalam pertentangan ini, manusia sering tewas dan dikuasai oleh alam. Misalnya, adanya keadaan di mana terdapat bencana alam seperti gempa bumi dan banjir yang semuanya memusnahkan masyarakat dan kehidupan manusia kerana manusia gagal menangani masalah-masalah yang ditimbulkan oleh bencana alam. Jadi, Bacon melihat hubungan di antara alam dan manusia itu sebagai satu hubungan yang bertentangan. So, bagi mengatasi masalah ini, beliau telah memberikan kelebihan kepada manusia di dalam pertarungan ini, maka manusia menggunakan ilmu pengetahuan untuk menghasilkan teknologi-teknologi yang membolehkan manusia untuk menguasai alam. Ini adalah pendapat beliau. Jadi, apakah kesannya terhadap dalam konteks negara? Yang pertama adalah di Malaysia terdapat pelbagai kes yang membabitkan pencemaran alam sekitar yang dilaporkan. Antaranya adalah pencemaran udara di Pasir Gudang yang paling terbaru sekali di Johor, yang wajar kita jadikan iktibar. Ia dipercayai berpunca daripada pembuangan sisa toksik yang ditanam di dalam tanah oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Tindakan menanam sisa toksik di dalam tanah boleh mengakibatkan pencemaran udara. Selain itu, saliran air bawah tanah di daerah itu berkemungkinan sudah tepu dengan sisa toksik yang meruap sebelum meresap masuk ke dalam tanah dan naik ke permukaan sehingga membentuk gas toksik. Yang seperti mana kita tahu, Sungai Kim Kim, nama sungai itu adalah Sungai Kim Kim yang adalah dicemari oleh sisa-sisa gas toksik. Okey, dari segi konteks dunia pula, kesan pencemaran alam sekitar terhadap dunia terutamanya manusia adalah daripada segi aspek fizikal, tetapi juga boleh berubah menjadi kesan neuro dalam masa jangka panjang. Maknanya kesan terhadap kita punya pemikiran. Maknanya kita punya akal lah, kewarasan akal. Contohnya yang pertama adalah pemanasan global. Adalah peningkatan secara beransur-ansur dalam suhu keseluruhan atmosfera bumi. Fenomena ini berlaku disebabkan oleh kesan rumah hijau yang terjadi akibat peningkatan tahap karbon dioksida dan bahan pencemar yang lain. Pelbagai faktor yang menyumbang kepada berlakunya kejadian pemanasan global seperti perindustrian dan pembangunan. Tidak dapat dinafikan, kesan kemusnahan lapisan ozon juga menyebabkan perubahan cuaca dan iklim secara menyeluruh dan impak daripada kemusnahan lapisan ozon ni sangat ketara sehingga memberi kesan negatif secara menyeluruh kepada tumbuhan dan hidupan. Aktiviti manusia yang sentiasa mengejar kesejahteraan hidup telah menyebabkan pertambahan bahan pencemar yang menyebabkan kenaikan suhu dunia secara global. So itu saja daripada saya, kesan-kesan negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asfar bin Muhammad Zaki. Nombor matrik 1191399. Okey, seterusnya saya akan menerangkan bagi untuk cara menangani ataupun langkah untuk kita menyekat penyebaran aliran pemikiran semasa ini. Sebagaimana yang kita tahu, dalam kerajaan ni kita mempunyai Kementerian Pendidikan. So, Kementerian Pendidikan berperanan untuk menerapkan tentang pemikiran ini dalam sistem pendidikan. Maka para pelajar akan mengetahui tentang pendidikan aliran semasa ini dan mereka akan menilai sama ada pemikiran ini baik ataupun buruk. Kerana saya percaya dengan pendidikan ni boleh mempengaruhi pemikiran seseorang itu. Dengan adanya pendidikan yang baik, adanya pendedahan tentang pemikiran ini, maka para pelajar, para remaja tidak akan terpesong terhadap pemikiran yang boleh merosakkan mereka. So yang keduanya, langkah yang kedua adalah dari segi nilai. Sebagaimana yang kita tahu, ibu bapa merupakan warga ataupun orang yang paling dekat dengan anak-anak mereka dan merupakan pendidik yang pertama bagi anak-anak mereka.
maka ibu bapa perlu menerapkan nilai-nilai murni yang baik agar anak-anak mereka ini boleh mencontoh ataupun meneladaninya dengan nilai yang baik. Maka anak-anak mereka ni akan boleh menilai sama ada pemikiran ini baik ataupun buruk untuk mereka, dan pemikiran ini akan memberikan kesan kepada apa dan kepada mana kesan itu, sama ada kesan itu buruk ataupun baik. Nilai juga boleh mempengaruhi pemikiran seseorang itu. Dengan cukupnya nilai dan pendidikan bagi kita untuk mendedahkan tentang pemikiran ini, maka kita boleh menyekat penyebaran pemikiran ini daripada berleluasa. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azim bin Muhafiz. Nombor metrik 1192977. Antara langkah-langkah yang telah dikemukakan, cadangan untuk menguatkuasakan undang-undang oleh pihak kerajaan boleh diketengahkan. Hal ini kerana kita sedia maklum bahawa kerajaan mempunyai kuasa untuk melaksanakan undang-undang dengan piawaian yang betul serta berintegriti. Kerjasama daripada rakyat akan lebih membantu dengan penyebaran dalam media massa. Secara tidak langsung akan menimbulkan kesedaran kepada semua tentang isu yang dihadapi. Ia boleh dilihat dengan apa yang telah berlaku semasa wabak pandemik COVID-19, di mana banyak kerajaan telah menguatkuasakan undang-undang untuk rakyat, dan rakyat sendiri bekerjasama untuk mematuhinya untuk menjaga diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara dan dunia. Alam sekitar amat penting dalam norma kehidupan manusia. Setiap punca yang bermatlamatkan untuk merosakkan harus dibendung sewajarnya demi menjaga kelestarian alam yang telah hidup selama berjuta-juta tahun. Selain itu, kesan-kesan negatif yang telah terjadi ataupun akan terjadi tidak boleh dipandang rendah. Boleh kita lihat pada perbahasan sebelum ini, segala kerosakan yang memberi kemudaratan bukan sahaja kepada manusia, tetapi segala yang berada di atas muka bumi ini. Ini bagi memastikan apa yang dilakukan akan memberi manfaat kepada warisan anak cucu dan seterusnya. Sekian daripada saya. Terima kasih. Dah.